Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. So dalam video kita kali ni Izzat nak membahas ataupun nak breakdown tentang trailer Ultraman Blaza. Ia sebab sebelum ni Izzat dah jadi dengan korang yang Izzat akan bahas official trailer pada Ultraman Blaza. Tapi sebelum ni Izzat agak sibuk sikit dengan kehidupan seharian Izzat. So sekarang ni Izzat ada masa, so marilah kita membahas tentang Ultraman Blaza ni, okey. Tapi sebelum kita mulakan perbahasan kita tu, macam biasalah kita ke intro kita dulu, okey. Okey, bagi korang yang tak tahu, trailer Ultraman Blaza ni dah pun keluar pada 12 Jun tu. Kalau korang ikut press conference tu, dekat dalam press conference tu tak ada langsung cerita pasal apa-apa official trailer daripada Ultraman Blaza. Tapi beberapa minit lepas press conference tu habis, barulah diorang upload secara terpisah. Official trailer Ultraman Blaza dibukakan dengan scene yang sama yang sebelum ni yang kita nampak dekat dalam teaser trailer, yang mana Gento Hiruma ni sedang jatuh dan berada di udara lah. Izzat agak mungkin dia punya pesawat telah pun ditembak dan menyebabkan dia terpaksa eject dari situ dan dia jatuh daripada ketinggian yang sangat tinggi tu. Dia pun memperkenalkan diri dia sebagai Gento Hiruma dan dia ni pun menyatakan kalau dia ni adalah kapten bagi sebuah pasukan dikenali sebagai Sky. Dan waktu tu dia menerangkan lah kalau bumi sekarang ni sedang diganggu lah oleh kehadiran raksasa-raksasa. Dan dia pun menerangkan GGF iaitu Global Guardian Force telah pun ditugaskan untuk menangani hal ini. Dan sambil itu kita pun diperlihatkanlah dengan Kaiju Bazanga yang sedang melakukan kekecohan di Manda. Sebenarnya pun ada, tapi kali ini dengan lebih banyak lagi lah scene tu. Habis je scene kekacauan Bazanga yang berlaku dekat bandar tu, Gento ni pun menceritakanlah kalau ini adalah sebuah kisah di antara Ultraman Blaza dan juga pasukan Sky dalam menghadapi ancaman-ancaman raksasa tu. Waktu ni kita pun diperlihatkanlah dengan salah satu kenderaan yang dia gunakan. Basically ini adalah kenderaan yang sama yang digunakan oleh Storage sewaktu siri Ultraman Z ditayangkan tu. Dan diorang just guna balik je benda ni. Dan waktu tu kita pun nampaklah keseluruhan ahli Sky sedang berada dekat dalam van tu dan diorang ni sedang menuju ke satu tempat lah untuk menyiasat berkenaan dengan kemunculan Kaiju. Sambil Gento tu menceritakan tentang semua tu, kita pun diperlihatkanlah juga dengan Ultraman Blaza yang melanjutkan pertarungan dia dengan Bazanga. Ini sebenarnya ada scene yang sama, tapi sini diperpanjangkan lagi lah scene pertarungan antara Ultraman Blaza dan juga Kaiju Bazanga tu. Kita kena pun diperlihatkanlah dengan logo rasmi daripada siri Ultraman Blaza ni. Dan bagi Zat dia punya logo style jugalah bagi Zat. Kita lanjut ke scene berikutnya, okey. Di scene berikut ni pula kita pun diperlihatkanlah dengan Gento yang telah pun bertemu dengan atasan GGF iaitu Retsu Haruno. Dan dekat sini pun dia menerangkan untuk menyiasat berkenaan dengan kekacauan Kaiju yang sedang berlaku pada akhir-akhir ini. Global Guardian Force cawangan Jepun telah pun mencipta sebuah unit khas yang dipanggil sebagai Special Kaiju Reaction Detachment ataupun panggilan singkatnya adalah SCAD lah. Dan Gento Hiruma telah pun ditawarkan untuk menjawat jawatan sebagai seorang kapten bagi pasukan SCAD itu sendiri. Dan kalau korang perasan dekat scene ni, Gento ni pakaian dia berwarna hitam dan korang perasan dia pun ada comok-comok juga dekat muka dia tu. So kita boleh asumsikan kalau scene ini berlaku selepas pertarungan Ultraman Blaza dan juga Bazanga yang berlaku di episod 1. Dan Izzat rasa mungkin scene ni pun mengambil tempat di episod 1. Mungkin lepas pertarungan tu ke, Retsu Haruno ni akhirnya berjumpa dengan Gento Hiruma ni untuk membincangkan tentang hal tersebut dan terus menawarkan Gento jawatan sebagai seorang kapten. Di scene yang seterusnya ini pun Gento pun menerangkan sebanyak 4 orang elit telah pun dipilih untuk menyertai pasukan SCAD ni, yang kita dah tahulah siapa. Dan dia pun menerangkan kalau SCAD Command Post ataupun SCAD CP ni mempunyai autoriti untuk mereka ni bergerak secara sendirinya kalau nak bandingkan dengan unit lain. Kita pun diperlihat kalau juga dengan mereka ni berjalan masuk ke ruangan base untuk SCAD ni. Dan kita pun diperlihatkan juga dengan kesemua ahli SCAD ni sedang merancang strategi mereka di dalam sebuah van. Dan ada satu lagi scene yang Izzat rasa scene ni memang sangat mirip dengan siri Ultraman Nexus, yang mana kesemua ahli SCAD ni sedang membawa senjata mereka sambil tu mereka ni sedang berlari lah. Ini memang cukup mirip dengan Ultraman Nexus, terutama sekali Knight Rider lah. Sebab kita tahu Knight Rider memang diorang ni beroperasi secara rahsia kan. Berbeza lah dengan SCAD ni sebab SCAD ni berada di bawah kerajaan dan diorang ni Izzat rasa diorang ni secara terbuka lah kalau nak bandingkan dengan Knight Rider tu. Ini memang sama. Kemudian pula kita pun diperdengarkanlah dengan Gento ni memberikan arahan kepada kesemua ahli SCAD dia untuk segera bertindak. Kita pun diperdengarkan kalau Gento ni akan menerangkan satu demi satu berkenaan dengan member SCAD ni. Ahli pertama yang diperkenalkan oleh Gento Hiruma tu semestinya adalah Izzat punya waifu lah, iaitu Amy Aobi. Menerangkan kalau Amy Aobi ni adalah seorang penyiasat yang cukup hebat. Dan kita dekat sini pun dapat diperlihatkanlah dengan scene-scene menyebabkan Amy Aobi ni melakukan pekerjaan dia. Salah satunya adalah scene di mana dia berpakaian seperti seorang pelayan sedang bersama
bersama dengan dan lain-lain ni sedang melihat ke satu arah. Jaksi diorang ni sedang melihat kemunculan kaiju, sebab kaiju yang akan menjadi lawan bagi Ultraman Blaza di episod kedua nanti adalah Gyarados, dan Gyarados ni adalah kaiju bawah air. Dan lepas pula kita pun diterangkan juga kalau Amy Aubin ni tidak hanya mempunyai skill yang hebat dalam undercover, tapi dia juga boleh diandalkan untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Dan ada satu lagi scene di mana Amy Aubin ni sedang memarahi seseorang, tak tahulah pasal apa. Dan ada satu lagi scene di mana dia ni sedang membawa bazooka untuk menunjukkan kalau dia ni tak hanya hebat dalam undercover, tapi bab-bab pertempuran pun dia hebat juga. Ada satu scene juga yang mana dia menurut perintah daripada Gento tu lah dengan mengucapkan perkataan Wilco. Ini saya akan terangkan nanti. Ahli pasukan Sky yang seterusnya diperkenalkan oleh Gento Hiruma adalah Yasunori Bando. Yasunori Bando merupakan seorang mekanik yang berpengalaman, dan dia juga menceritakan kat sini sebelum dia menjadi pasukan Sky, dia merupakan seorang pilot di unit GGF. Dia kemudian pun telah pun dipindahkan ke pasukan ni, dan ada satu scene yang mana diperlihatkan dia ni sedang memperkenalkan diri dia sambil diperhatikan oleh Retsu Haruno. Dia orang yang bertanggungjawab dalam memastikan setiap senjata pasukan Sky berada dalam keadaan baik, dan dia pun menyatakan kalau Yasunori Bando ni mempunyai satu sifat yang mana dia sangat suka menamakan mesin kegemaran dia. Macam Smizat dah pernah jelaskan, dia memanggil Afgaren tu dengan panggilan T. Dan ada satu scene juga yang mana dia ni sedang gembira lah, mungkin sebab dia bahasa ke ataupun apa-apa, tak tahulah kan. Kita lanjut ke member berikutnya pula. Member seterusnya yang diperkenalkan pula adalah Anri Minami. Anri Minami telah pun direkrut untuk menjadi pasukan Sky kerana skill pilot dia yang cukup hebat, menjadi pilot untuk Afgaren. Dan dia pun menerangkan kalau dia adalah seorang yang simple tapi dalam masa sama juga seorang yang earnest person ya. Dan kita pun diperlihatkan juga dengan Anri ni sedang berlatih karate. Dia mengatakan kalau Anri Minami ni seorang yang sangat boleh diandalkan untuk pertarungan jarak dekat kerana perkhidmatan dia yang lama dalam menjalani misi-misi suka. Dan ada juga scene di mana Gento ni sedang menunjukkan macam satu buku tu kepada Anri. Anri ni menjawab dengan perkataan apa dia. Kita lanjut ke member berikutnya pula ya. Member seterusnya yang diperkenalkan oleh Gento Hiruma ni adalah Teruaki Nogura. Dia menerangkan kalau Teruaki Nogura ni adalah wakil kapten daripada pasukan Sky. Teruaki Nogura ni juga banyak menggunakan pengetahuan dia yang luas dalam bidang kaiju untuk membantu Sky ni berhadapan dengan kaiju. Dengan cakap dia ni merupakan seorang yang selalu merancang strategi untuk pasukan Sky ni gunakan untuk memantras kemunculan kaiju. Dan dia merupakan seorang yang sangat tenang tapi dalam masa yang sama juga boleh melanggar peraturan. Dia juga mempunyai kepercayaan yang besar terhadap keputusan yang dibuat. Dan dekat sini dia pun memberikan arahan kepada pasukan Sky ni lah dengan mengatakan Sky CP bertolak. Lebih mirip ke arah kapten daripada siri Ultraman lah kalau nak bandingkan dengan Gento. Sebab Gento nampaknya lebih sering turun ke padang bersama dengan anak buah dia yang lain. Sementara Teruaki Nogura ni dan juga Yasunori Bando ni akan berada di pengkalan untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Karakter seterusnya yang diperkenalkan oleh Gento pula bukanlah pasukan Sky tapi petinggi daripada GGF iaitu Retsu Haruno. Dia menerangkan Retsu Haruno ni merupakan petinggi daripada GGF dan orang bertanggungjawab merekrut dia. Dan ada satu scene ni yang Izzat rasa mungkin agak mencurigakan juga karakter dia ni. Sebab ada satu scene tu di mana dia menyuruh pasukan Sky ni untuk menghapuskan kaiju tu sebelum Ultraman Blaza melakukannya. Nampak macam dia ni tak apa suka lah dengan Ultraman. Dan ada satu scene yang mana dia ni macam dah mencurigai Kapten Gento Hiruma ni adalah Ultraman. Kerana ada satu scene tu dia menyatakan saya pun teringat juga nak mengetahui seperti awak Kapten. Dan dia terus meletakkan panggilan telefon tu lah. Ada juga Gento ni menerangkan kalau Retsu Haruno ni ada kalanya mengesahkan dia jugalah dan pasukan dia lain. Sampai ada satu scene yang bagi Zat cukup kelakar yang mana ada seorang ahli pasukan Sky. Zat rasa ini Yasunori Bando kot sedang memarahi Retsu Haruno ni. Tapi Retsu Haruno ni yang tak tahu apa tiba-tiba macam bagi Zat sini kelakar juga lah. Lanjut ke scene yang berikutnya pula yang memperlihatkan Afgaren ya. Afgaren ni diterangkan oleh Gento Hiruma merupakan senjata utama pasukan Sky. Dia merupakan sejenis robot kaiju yang mempunyai dua kaki dan sangat sesuai untuk pertarungan jarak dekat. Dan dekat sini pun kita pun diperlihatkan lah dengan Afgaren ni menentang salah satu kaiju dekat dalam siri ni iaitu Tanagula. Dan sini berlaku di episod yang ketiga ya. Dia pun menerangkan lah tentang beberapa ciri-ciri khas yang ada pada Afgaren ni. Yang mana dekat bahagian tangan Afgaren tu ada macam gun lah untuk digunakan untuk menembak musuh dia. Dan dekat ekor dia pula ada peluru berpandu yang boleh digunakan untuk menyerang musuh dia. Senjata utama dia sekaligus finisher bagi Afgaren itu sendiri adalah a fire, yang mana ia merupakan sejenis partikel yang ditembakkan daripada mulut Afgaren ni. Kalau macam Godzilla dia ada atomic breath. Kalau macam Afgaren inilah kemampuan dia iaitu a fire. Warna pula warna biru, memang sangat mirip dengan atomic breath milik Godzilla lah. Kebetulan pula design dia orang pun mirip kan.
kan. Dan kalau kau nak tahu, ada satu bocoran yang Izzat jumpa menunjukkan kalau Garen ni ada mod yang kedua, yang mana dekat bahu dia tu ada macam satu cannon. Bila ada cannon tu, dia jadi lebih mirip dengan Kiryu daripada Fuzila era-era Showa dan juga era Heisei dulu lah, bukannya versi Monsterverse tu. Izzat selalu terangkan sebelum ni. Seterusnya pula yang dibahas oleh Gento Hiruma dekat dalam official trailer tu adalah of course lah Ultraman Blaza itu sendiri. Kita pun diperlihatkan lah dengan Gento menyatakan saat diperlukan, Blaza Blaze akan muncul di tangan kiri dia dan dia pun akan menggunakan Blaza Stone yang mempunyai kuasa cahaya, kemudian pula akan dimasukkan dan mereka berdua akan berubah menjadi Ultraman Blaza. Berbeza dengan MC dia yang sebelum ni, Gento Hiruma ni kita boleh nampak dia ni macam gugup sebelum dia ni berubah. Itu memang perkara yang sepatutnya jadilah, bukannya macam terus bertukar terus semangat. Kadang-kadang mesti akan ada rasa gugup juga, sebab nak bertukar jadi raksasa semata-mata untuk bertarung dengan raksasa juga. Dan dia orang pun bertukar menjadi Ultraman Blaza, dan scene ni sebenarnya dah ada lah dalam trailer sebelum ni, cuma kali ni ditambahkan dengan Grand milik Ultraman Blaza tu. Kerana ada satu scene tu yang mana Ultraman Blaza ni sedang melakukan doa, sebelum dia ni pun bertarung lah dengan Gyarados ya. Kita kemudian pun diperlihatkan juga dengan Ultraman Blaza yang bertarung dengan Bazanga sambil melakukan jurus yang sama yang ada dekat dalam teaser trailer sebelum ni. Gento ni menerangkan finisher yang ada pada Blaza ni, iaitu sejenis tombak yang dihasilkan melalui tangan kiri dia. Pada mulanya Izzat ingatkan nama dia ada Spiral Blade, tapi sebenarnya ada Spiral Barit ya, yang mana tombak ni akan dihasilkan oleh tangan kiri mereka sebelum mereka ni melontarkannya ke arah musuh. Dan dekat dalam scene ni, timer Ultraman Blaza tu telah pun berkelip menandakan kalau Ultraman Blaza ni berada dalam keadaan lemah. Dan juga scene ni berlaku di waktu malam, which is take place yang sama dengan apa yang berlaku dekat episod 1 tu lah. Sebab episod 1 tu pun Bazanga tu melakukan kacauan di waktu malam. Jadi saya rasa lawan yang dihadapi oleh diorang dalam scene ni adalah Bazanga itu sendiri. Saya rasa mungkin agak mengganggu Izzat sikit, mungkin daripada segi Ultraman Blaza ni melemparkan dia punya Spiral Barit tu lah. Sebabnya biasanya kalau korang tengok klik rejam lembing, dia biasanya rejam lembing dengan mengangkat ke bahu kan, sampai ke tahap ini dia akan angkat benda tu. Tapi Ultraman Blaza ni dia just baling daripada bawah, which is pada Izzat macam pelik sikit lah. Tapi ni cerita je, apa-apa benda yang tak masuk akal pun boleh jadi logik dengan penjelasan yang tersendiri lah. Kita lanjut ke scene yang berikutnya pula, yang mana memperlihatkan Ultraman Blaza ni sedang berlari lah. Sambil tu kita diperlihatkan dengan scene low angle yang sama dekat yang ada dekat dalam trailer tu lah. Kita pun diperlihatkan dengan Gyarados yang diserang betul-betul oleh pasukan Sky. Kita kemudian dengan Gento Hiruma ni bertanya siapakah Ultraman Blaza itu. Dan kita pun ada satu scene ni, saya rasa dia ni berada dekat dalam cockpit milik F-Garen kot. Mungkin F-Garen dah kalah waktu ni, jadi Andre dan juga Gento ni perlu keluar di situ untuk menyerang Gyarados ni daripada darat lah pula saya rasa. Dan kita pun diperlihatkan lah juga dengan Teruaki Nogura dan juga Yoshinobu Bando ni dengan riak muka yang macam risau. Mungkin dia orang takut apa yang akan jadi pada Gento Hiruma dan juga Amy dan juga Andre lah. Ada satu lagi scene pula yang mana Amy Aobe ni sedang menggunakan alat komunikasi yang ada dekat dalam van diorang tu untuk menghubungi pasukan kecemasan. Ada satu lagi sini pula yang memperlihatkan kesemua ahli pasukan Sky ni telah pun turun daripada van, dan Gento ni pun bertanyalah dengan nama apa yang patut dia panggil diorang ni, sama ada dengan nama diorang yang pertama ataupun dengan nickname dan sebagainya lah. Dan kita pun diperdengarkan juga dengan Gento ni bertanya apakah takdir akan menunggu pasukan Sky dan juga Ultraman Blaza itu sendiri. Kita pun diperlihatkan juga dengan Ultraman Blaza yang melakukan pose ala-ala Ultraman Gaia dan juga F-Garen yang berada di cockpit dia. Trailer pun ditutup dengan Gento Hiruma memaklumkan bila siri Ultraman Blaza akan ditayangkan. Siri Ultraman Blaza akan ditayangkan pada 8 Julai pada pukul 9 pagi, sama juga dengan waktu Malaysia. Dan trailer pun habis. So itulah dia ya official trailer daripada Ultraman Blaza itu sendiri. Bagi Zat, trailer dia yang berlangsung selama 5 minit ni memang cukup panjang ya untuk sebuah trailer, tapi itu adalah perkara yang sepatutnya jadilah. Sebabnya dekat pelbagai siri Ultraman New Generation sebelum Blaza ni pun memang versi trailer ni memang panjang. Dan kalau korang perasan, berbeza dengan pasukan God Select yang menggunakan perkataan Roger sebagai salah satu cara untuk diorang memaklumkan kalau diorang faham apa yang dimaksudkan oleh atasan diorang, pasukan Sky ni menggunakan kata iaitu sebagai Wilco. Wilco ni saya rasa adalah singkatan daripada Will Comply lah kot saya rasa. Sebab tu kalau diorang kata Wilco sebagai ayat lain untuk digunakan selain daripada Roger. Dan kalau korang perasan, Gento Hiruma sepanjang dengan trailer ni dia banyak menghabiskan tugas dia ni bersama dengan bawahan dia yang lain lah, iaitu Amy dan juga Andre. Sementara Yasunobu dan
juga Teruoki Nogura ni berada dekat diorang punya markas ni untuk memerhatikan. Ini adalah kebalikan daripada siri-siri Ultraman sebelumnya. Yang selalunya yang biasa akan turun ke bawah ni biasanya pasukan baru, sementara yang berada dekat markas ni pula ada kapten ataupun wakil kapten. Dan Izat rasa mungkin itu adalah alibi yang akan digunakan oleh Gento Hiruma ni untuk dia berubah menjadi Ultraman Blaza. Dan selain daripada itu juga ada juga karakter yang Izat rasa cukup mencurigakan jugalah, iaitu Retsu Haruno ni tadi. Sebab ada satu ayat tu yang Izat dah terangkan tadi, yang mana dia suruh sukan dunia untuk menghapuskan kaiju sebelum Ultraman Blaza lakukannya. Mencurigakan lah juga sebab dia seolah-olah tak percaya dengan Ultraman itu sendiri kan. Dan Izat harap dia ni tak bertukar macam mana Yuichiro Matsunaga lah. Sebab Yuichiro Matsunaga dulu dia bukan setakat tak percaya dengan Ultraman, tapi dia pun bertindak di luar kawalan dengan menculik Dynamis ni, dan kemudian pula diseksa semata-mata untuk mengetahui tentang kekuatan dia orang tu. So Zat harap benda tu tak berlaku lah Retsu Haruno, sebab nampak karakter dia ada potential untuk jadi likeable. Dengan percakapan dia tu membuatkan orang rasa macam curiga dengan karakter dia sendiri. Rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang official trailer daripada Ultraman Blaza. Dan sepanjang trailer ni pun kita pun diperdengarkanlah juga dengan lagu Boku no Spectra nyanyian Hiroshi Kitada ni. Berbeza dengan versi live, Izat rasa yang versi kali ni lebih sedap untuk didengar lah. Apatah lagi ada scene yang bagi Izat memang cukup kena dengan lagu tersebut, dan Izat memang look forward lah untuk dengar full song daripada Boku no Spectra ni. Dan Izat nak tahu jugalah macam dia punya opening dia macam mana. So bagi Izat cukup berpuas hati dengan trailer ni. Bagi Izat trailer ni memang best. Kalau korang dah tengok trailer ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye. Saせない熱く燃え盛らない